Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wa afdhalus salati wa atamut taslim ala Rasulillah wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kita guna kitab Andai Umat ini hidup seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mulianya hidup sebagai seorang Umar, sehingga Nabi memberikan jaminan kepadanya bahawa beliau adalah ahli syurga. Siapa yang membaca cerita Sayyidina Umar ni, dia akan mendapati bahawa Sayyidina Umar mendahulukan Allah dalam kehidupan dia, melebihi ke semua kehendak manusia lain dan melebihi kehendak diri dia sendiri. Bahkan Sayyidina Umar melebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pada pandangan manusia yang tu tak betul. Tapi kalau pada pandangan Allah itu betul, maka itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ini antara rahsia kenapa Allah meredai Umar dan kenapa Sayyidina Umar juga redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 122 dalam Lubabun Nuzul fi asbabin Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul, surah An-Nur ayat 6. Surah An-Nur ayat 6, pada satu hari bulan puasa, Sayyidina Umar dia balik malam. Kemudian dia berjima' dengan isteri dia ataupun dengan hamba sahaya wanita dia, yang tu dibenarkan dalam Islam. No, hamba sahaya ni tak bolehlah kongsi, kan? Satu tuan, satu tu je lah. Satu hamba sahaya tu, satu tuan tu je. Bukan, dia tak boleh kongsi. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan Sayyidina Umar ni bulan puasa, dia balik malam. Kemudian dia jima' ataupun dia bersama dengan isteri atau jariah, salah satulah, isteri atau jariah. Jariah ini bermaksud hamba sahaya wanita, hamba wanita. Ingatlah, jariah. Kemudian
baru dia teringat bahawa ada kafarah siapa yang mendatangi wanita mereka, isteri mereka pada siang hari Ramadan, maka kafarah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka Sayyidina Umar pun risau pada hari itu. Dia pun pergi tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah perbuatan dia salah, apa tindakan dia sebagaimana kan, macam mana ni dia dah buat satu kesalahan bagi pendapat dia lah. Dia buat satu kesalahan. Kemudian selepas Sayyidina Umar pergi jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, malam tadi aku buat sekian-sekian. Perbuatan Sayyidina Umar tu halal dengan isteri, halal. Cuma Sayyidina Umar rasa macam berdosa sebab ada hukuman lain. Siapa yang bersetubuh dengan isteri siang hari Ramadan maka denda dia 2 bulan berturut-turut puasa, tak boleh selang langsung. Jadi Sayyidina Umar rasa macam berdosa, bersalah. Dia pergi jumpa Nabi, cerita kat Nabi, tanya, ya Rasulullah, macam mana Allah Ta'ala buat turun ayat, buat turun ayat bagi jawapan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tengok surah Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa, malam untuk bercampur, bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Sampai ayat, sampai habis. Jadi Sayyidina Umar punya kegusaran ya, benda apa yang dia risau, Allah Ta'ala jawab. Kita hari ini pun sama. Kalau kita rapat dengan Allah, kita baik dengan Allah, maka masalah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu. Sehingga menurunkan, Allah Ta'ala buat turun ayat untuk jawab persoalan Sayyidina Umar. Dan ayat itu kekal selama-lamanya. Tak musnah, ayat-ayat ini tidak musnah. Kemudian itu berapa kita tengok ayat-ayat Quran yang turun selepas Sayyidina Umar sebut, turun ayat Quran. Ada berapa puluh tempat dihimpunkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Qatfus Thimar fi muwafaqati Umar. Saya tak tahulah ada terjemahan ke tak lagi kitab tu. Tapi kalau belum, eloklah mana-mana ustaz kan, tolong terjemahlah. Kemudian kota ahli syurga ni pun turun juga ayat Quran yang menenangkan Sayyidina Umar. Bila turun, tengok kita yang mana yang hafal Quran, tengok ayat-ayat Quran ni baru kita tahu. Tadi uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, ayat tu turun untuk menjawab persoalan Umar tentang berjima' dengan isteri pada malam bulan Ramadan. Yang tu dibenarkan, tak berdosa, tak bersalah. Kemudian yang kedua, bila turun ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, surah Al-Waqi'ah ayat 13, Nabi baca kat sahabat. Ayat 13, ayat 14, Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Apa maksud dia? Maksudnya ahli syurga itu ada satu kumpulan yang besar daripada umat-umat terdahulu dan kumpulan yang sedikit daripada umat yang kemudian. Sayyidina Umar dia dengar ayat tu, orang dulu ramai. Ayat tu turun zaman Sayyidina Umar, Rasulullah masih hidup. Umat terdahulu maksudnya umat Nabi Adam, Nabi apa semua tu yang dulu. Jadi bila Allah buat turun ayat tu, Sayyidina Umar termenung. Dia termenung, dia gusar dan dia jatuh sedih. Tengok bagaimana pemikiran seorang, macam mana cara fikir satu orang mukmin yang risau dengan diri dia, risau dengan orang Islam yang lain, boleh masuk syurga ke, tak boleh masuk syurga ke. Maka dia jatuh sedih. Sayyidina Umar
Dia tanya, ya Rasulullah. Tengok. Dia saja yang tanya. Dia kata, ya Rasulullah, adakah golongan akhir zaman ni tak ramai yang masuk syurga seperti orang yang terdahulu? Kenapa Allah bagi masuk syurga orang dulu ramai, tapi Allah sebut wa qalilum minal akhirin, thullatun minal awwalin, ramai daripada orang-orang terdahulu, umat terdahulu, wa qalilum minal akhirin, umat akhir zaman sikit, umat Muhammad sikit. Kenapa Allah sebut sikit? Kata Sayyidina Umar, subhanallah, Selepas setahun turun ayat 13-14 tadi, Allah Ta'ala buat turun pula ayat 39 dengan 40 Al-Waqi'ah. Dia ayat Quran ni bukan Allah Ta'ala buat turun satu surah tu serentak, bukan. Contoh Al-Baqarah, Allah Ta'ala buat turun daripada ayat 1 sampai ayat Baqarah berapa? Ayat Baqarah berapa? Tu dia. 286. 286. Quran turun dulu sikit-sikit pada zaman Rasulullah selama 23 tahun, sikit-sikit. Kadang-kadang turun satu ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 8 ayat, kadang-kadang satu muka surat, kadang-kadang satu surah tapi pendek aja. Inna a'tainakal kautsar. Satu surah turun pendek. Kadang-kadang dia turun macam ni kita tengok ni, nampak kita boleh belajar ulumul Quran. Ni ilmu ulumul Quran, nanti akan ada pelajaran tu. Dia turun Al-Waqi'ah ayat thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Lepas tu dia stop. Lepas Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, Sayyidina Umar sedih ni. Pasal sikit kita, Allah Ta'ala buat turun pula ayat surah yang sama tapi ayat 39 dan 40. Thullatum minal awwalin, sama macam ayat tadi. Wa thullatum minal akhirin, sekumpulan besar daripada umat yang terdahulu dan sekumpulan besar daripada umat yang akhir zaman. Nabi panggil Sayyidina Umar, seronok Rasulullah, sebab Nabi tahu yang tanya soalan tu seorang saja. Yang tanya soalan itu, yang ajukan kepada Rasulullah aduan itu seorang saja. Siapa? Umar bin Khattab. Lepas tu Nabi panggil, ta'al ya Umar isma'. Ya Umar ta'ala fasma' ma qad anzalallah. Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan Nabi panggil Sayyidina Umar, wahai Umar, mai dengar apa Allah Ta'ala buat turun. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin radhiyallahu anhu. Mulia, tengok ni kita belajar Sayyidina Umar ni. Punya bersih hati dia. Bersih hati Sayyidina Umar. Apa yang dia ajukan, yang dia risaukan, Allah makbulkan dan turun sebagai wahyu. Dia risau yang macam ni, satu benda Allah Ta'ala buat turun sebagai wahyu. Subhanallah. Kemudian muka surat 128 ada satu hadis dhaif, yang ni saya selalu bagi tahu, cuma kita tak baca lagi, iaitu Nabi sebut, lau kana ba'di nabiyyun kana Umar bin Al-Khattab. Kalaulah selepas aku ada Nabi sebut, kalaulah selepas aku ada Nabi. Hadis ni Imam Ahmad rekod dalam tajuk Fadailus Sahabah. Maka Nabi itu adalah Umar bin Al-Khattab. Selepas Rasulullah ada Nabi, tak ada Nabi. Lepas Rasulullah ada berapa orang Rasul? Lepas Rasulullah ada berapa orang Rasul? Tak ada Rasul. Tak ada Rasul. Nabi kata, kalau Allah hantar, Umar. Masya Allah. Masya Allah. Sayyidina Umar. Banyak pujian dia kita baca. Nabi puji Sayyidina Umar. Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbihi. Allah menetapkan kebenaran pada hati, pada lidah, silap ni, pada lidah dan hati Umar. Allah menetapkan kebenaran, Allah meletakkan benar,
pada mulut Sayyidina Umar bila dia bercakap benda yang benar, dan hati dia, kalau dia terlintas di hati dia, itu adalah lintasan kebenaran. Nak cari mana kan manusia hari ni. Kemudian bawah ni dia sebut lagi hadis lain. Hadis ni sahih. Nabi sebut apa? Nabi sebut annas sakinata tantiqu ala lisani Umar. Sesungguhnya ketenangan itu dilafazkan melalui lidah Sayyidina Umar. Ketenangan. Bila Sayyidina Umar bercakap, itu yang pertama kebenaran, yang kedua bila dia bercakap ketenangan. Radhiyallahu anhu. Ni semua ni Allah Taala bagi. Allah Taala hadiah kepada orang yang Allah sayang. Sebab apa? Sebab orang itu mendahulukan Allah. Siapa yang mendahulukan Allah dalam kehidupan dia, dia akan tengok Allah akan bagi kat dia satu-satu kelebihan. Bukan kelebihan tu yang kita kejar, tetapi kita mengejar redha Allah. Kita kejar redha Allah. Allah Ta'ala redha kat kita, Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala rahmat kita, Allah Ta'ala ampun kita. Yang tu yang kita kejar. Dan Sayyidina Umar ini adalah simbol orang soleh. Kalau himpun 100,000 orang soleh satu tempat, siapa simbol dia? Umar. Zaman sahabat. Kamu tengok, zaman sahabat, kalau dihimpunkan semua orang soleh, idza dzukiras salihun fahayyahala bi Umar. Kalau disebutkan cerita orang soleh, kalau disebutkan kumpulan orang soleh, maka pertama sekali sahabat akan fikir, sahabat akan bayangkan Umar. Masya-Allah. Idza dzukiras salihun fahayyahala bi Umar. Kalau disebut-sebut orang soleh, maka nama Umar antara nama yang akan muncul. Kemudian semenjak Sayyidina Umar masuk Islam, kata para sahabat, kami orang Islam ketika itu mula menjadi kuat. Mula menjadi kuat kerana berani Sayyidina Umar. Berani, yakin dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari seorang sahabat, yang terakhir untuk pagi ni, ini cerita yang terakhir. Sahabat ni nama Sa'id bin Amir ibn Hazim al-Jumahi, ataupun Sa'id bin Amir al-Jumahi. Siapa nak tengok cerita sahabat ni lebih kurang 1 jam. Kita, sebahagian kita pagi ni baru dengar nama sahabat ni. Pagi ni baru dengar. Nak bagi taunya betapa kita tak kenal para sahabat radhiyallahu anhu. Lebih ramai senarai artis yang kita kenal daripada senarai para sahabat. Sedangkan manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah sahabat radhiyallahu anhum. Manusia terbaik. Maka mengetahui riwayat hidup para sahabat lebih utama daripada semua manusia lain. Sa'id bin Amir al-Jumahi, apa cerita dia? Sa'id bin Amir, panjanglah, saya tak mau sebut dia punya kisah dia. Cumanya Sayyidina Umar melantik dia untuk menjadi gubernur. Gubernur ni menteri besar. Waktu tu Sayyidina Umar presiden, gubernur ni menteri besar lah. Gubernur di sini, gubernur di sini. Sayyidina Umar melantik Sa'id bin Amir untuk menjadi gubernur di Homs. Di Homs ataupun Hims di Syria. Satu sampai hari ni Hims ni satu negeri di Syria. Syria ada Halab, dia ada Idlib, dia ada Hasakah, dia ada Homs, dia ada Dimashq, dia ada Deir Zur, dia ada Rif Dimashq. Ini nama-nama negeri di Syria. Waktu tu pusat pemerintahan Islam di Putrajaya. Sayyidina Umar pilih Sa'id bin Amir, hantar pergi ke Homs. Dan satu hari Sa'id bin Amir ni dia berdiri, dia kata, wahai Umar, aku ada nasihat untuk kamu. Berani sahabat dulu.
Dia tak ada nak malu, nak takut, ni sebab dah kroni tak boleh nak tegur, dia ni sebab bagi projek banyak tak boleh. Yang tu penyakit kita hari ni. Sahabat dulu, hang Perdana Menteri ke, hang Presiden ke, hang bagi projek ke, hang tak bagi projek ke, hang tak ada apa ke, hang kaya, hang siapa, kalau salah tegur. No? Jadi nak bagi tahu sahabat dulu berani, Sa'id bin Amir ni dia berdiri, dia kata, wahai Umar, aku ada nasihat untuk kamu. Sayyidina Umar kata apa? Ajal. Ajal ni ya. Naam, ajal, jalal, jair. Hadhihi mustalahat. Semua ni dalam bahasa Arab maksud dia ya. Sayyidina Umar kata ya. No? Maka dia pun bercakap, dia kata, wahai Umar, ittaqullah. Wahai Umar, bertakwalah kamu kepada Allah. Nasihat. Sedangkan Sayyidina Umar memang orang soleh. Tapi dia peringat, wahai Amirul Mukminin, sekiranya kamu memerintah, maka janganlah kamu melupakan nasib dan kepentingan serta keperluan orang yang kamu perintah. Dia nasihat 1, 2, 3. Sa'id bin Amir Al-Jumahi nak bagi tahunya dalam kisah ni, para sahabat tidak pernah lupa. Walaupun sahabat tahu Umar adalah lambang orang soleh, tapi sahabat tak lupa untuk berdiri di depan Umar, tegur dan peringat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Jadi merah mata. Okey sekadar tu dulu untuk pagi ni. Semoga kita mendapat iktibar daripada kisah Umar, dan semoga kehidupan Sayyidina Umar mengalir dalam diri kita, barakah daripada kita membaca kisah beliau, seperti mana barakahnya kalau kita membaca kisah hidup Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah pun baca juga, baca lah. Beli kitab sirah bahasa Melayu banyaklah ni, baca dalam keluarga. Begitu juga kisah hidup orang-orang soleh yang besar seperti Abu Bakar Ibn Abi Quhafah, seperti Umar bin Khattab. Kisah-kisah ini karamah, merupakan karamah yang mana keberkatan dia sedikit sebanyak akan mengalir dalam diri orang yang membaca, menghayati apa nama ni, kisah-kisah tersebut. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.